Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, apa yang kita cakap, apa yang kita dengar, kalau kita percaya ke tahap yang Allah mahu, maka kita akan buat perkara itu dengan cara yang betul, cara yang Allah suka dan dengan niat yang ikhlas. Itulah sebabnya kita kena bercakap dan mendengar perkara-perkara yang benar berulang-ulang kali sehingga kita percaya ke tahap paling kurang Allah suka. Baru perkara itu bila kita percaya ke tahap yang Allah suka paling kurang, baru kita dapat amal dengan cara yang Allah suka, dengan niat nak suka Allah. Inilah tujuan apabila Allah beritahu kita supaya buat kerja ni, mengajak manusia kepada Allah. Allah fardukan dia pada setiap orang yang ucap kalimah ni supaya buat kerja tu. Saya payah dia berulang-ulang kali dengar dan cakap. Dia mula cakap, baru dengar. Tak cakap, siapa pun tak dengar. Jadi yang pertama dengar apa kita cakap, kita sendirilah. Orang lain dia bukan tak mau dengar. Tapi kita yang cakap kalimah ni, kita lah yang pertama dengar dan benarkan. Setiap kali kita cakap kat mulut, hati kita benar. Setiap kali kita cakap kat mulut, hati kita buat. Maka dan niat kita buat itu untuk suka Allah dengan cara yang Allah suka. Maka apabila kita sudah sampai kepada percaya kepada apa yang kita cakap ke tahap yang paling kurang Allah suka, barulah namanya kita beriman dan beramal soleh. Falsafah ini atau bukan falsafah, ini adalah SOP dia, Standard Operating Procedure untuk menjadi orang beriman. Standard Operating Procedure, SOP dia. Macam sekarang SOP untuk menghindarkan jangkitan COVID-19. Standard Operating Procedure. Tapi ada yang Standard Operating Procedure tu boleh memutuskan rangkaian, boleh tidak, mengikut kehendak Allah. Tapi yang ini kita kena bercakap kalimah ni dan mendengar ulang kali ni Standard Operating Procedure yang Allah bagi. Jadi dia tentu punya berkesan kan? Tapi tak dibuat, sekali je ucap kalimah. Jadi rukun Islam ni pertama sekali mengucap kalimah. Sebab rukun Islam pertama mengucap kalimah. Sekali dah lah. Sebab rukun Islam tu hanya beritahu kita nak jadi orang beriman ni mengucap sekali. Jadi ini tentu sekali tidak boleh datang kepada percaya ke tahap yang paling kurang Allah mahu. Tentu sekali tidak. Sekali kita cakap,
dan sekali kita dengar tadi. Dia kena berulang-ulang kali. Cakap, benarkan. Cakap, benarkan. Cakap kat mulut, benar di hati. Bila kita cakap tiada yang berkuasa melainkan Allah, itu kat mulut. Dalam hati pun benarkan. Tiada yang melihat melainkan Allah. Tiada yang tahu melainkan Allah. Tiada yang beri faedah, bahaya melainkan. Itu semua dia kat mulut. Mesti benarkan hati. Berulang-ulang kali. Sampai datang ke percaya. Kemudian sampai datang kepada percaya ke tahap paling kurang Allah suka. Jadi tentulah lama kena buat kerja tu. Tak bolehlah buat kerja tu dengan cara kita, cara Nabi lah, cara betul. Tapi tak nak buat. Kita tak ada buat. Satu orang Islam seluruh dunia tak buat sejak lama tu. Sejak Nabi tinggal. Nabi pun mungkin tak terangkan kat dia orang. Saya pun tak tahu. Bahawa ini standard operating procedure dari Allah untuk jadi orang beriman beramal saleh. Mungkin tak ada siapa tahu. Kenapa sahabat tak buat? Atau Nabi bagi tahu dia orang tak nak ikut. Saya tak tahu. Tapi ternyata dari dulu lagi benda ni tak difaham. Tak difaham. Rukun Islam hanya beritahu kita rukun Islam pertama mengucap, dah. Full stop. Yang kedua sembahyang. Dan seterusnya lah. Jadi rukun Islam tu sebenarnya rukun kerja. Rukun kerja untuk dapat rukun iman. Sebenarnya. Ini pun tak pernah difaham. Dari dulu lagi tak pernah difaham. Sebab apa tak pernah faham? Tak pernah orang cakap selain sampai saya. Kalau dulu dah faham, mesti orang cakap. Tak banyak, sikit lah. Paling kurang ada yang tulis, tak ada. Jadi maknanya tak tahulah. Itu evidence dia kan. Betul tak? Tak ada ditulis mana kitab. Mesti ada ditulis mana-mana kitab. Satu kitab ke, dua kitab ke. Tak ada. Jadi maknanya tak tahulah ataupun tak faham. Ini standard operating procedure untuk jadi orang beriman dan beramal soleh. Iaitu selepas kita mengucap, kita kena menunaikan hak mengucap. Itu sebenarnya rukun Islam yang pertama ni. Dia bukan mengucap aja. Mengucap dan menunaikan hak kepada mengucap. Ini tak ada siapa beritahu. Sebelum ni, sebelum saya beritahu, tak ada orang. Cubalah tanya semua ustaz. Yang tahu tak ni? Tak tahu. Maknanya yang dulu daripada mereka pun tak tahu sampai Nabi. Nabi mungkin tahu, mereka yang tak faham. Kenapa Allah suruh kita baca Fatihah setiap kali kita semayang masa qiyam? Kenapa ulang kali itu punya surah je baca? Supaya kita datang kepada percaya. Apa yang kita cakap dalam surah Fatihah, kita apa berlaku, kita cakap je. Membenarkannya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cakap je kat mulut. Membenarkan setiap ayat tak ada dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu dalam mulut. Di hati pun mau sebut juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam mulut. Dalam hati mau ada juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Di mulut, di hati mau ada. Maliki Yaumiddin. Di mulut, di hati mau ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mulut, di hati mau ada. Ihdinas siratal mustaqim. Di mulut, di hati mau ada. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di mulut, di hati mau ada. Bila kita di hati ada, kita kena tahu lah makna dia. Kalau tak tahu mana, macam mana nak dia dibenarkan di hati?
Ghairil maghdubi alaihim. Di mulut, di hati mu ada. Waladhdallin. Di mulut, di hati mu. Jadi berulang-ulang kali tu. Supaya kita datang percaya. Tapi yang pertama tu kena dibuat, iaitu mengucap ni. Mengucap ni kena ulang-ulang kali, bukan boleh sekali je. Bila kita mengucap tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Allah, itu mengucap di mulut, mesti dibenarkan di hati. Jadi kita kena ucap kalimah ni berulang-ulang kali. Dan dengar, membenarkan hati berulang kali. Ini dia punya SOP, Standard Operating Procedure. Tapi tak ada orang faham SOP ni. COVID datang sekali, banyak SOP. Ikut 3S. Apa dia? Sesak. Jangan sesak lagi. Kamu pun tak tahu. See? Jadi riuh rendah semua SOP. Tapi SOP untuk jadi beriman dengan saya, satu tak tahu. Sebab apa? Tak dengar saya punya ceramah, atau dengar tak percaya. Sebab tak ada orang cakap, melainkan saya je. Ini benda baru kan, baru dengar kan. Kenapa Yazid tak pernah dengar sebelum didengar dari saya? Sebab orang sebelum ini tak pernah cakap. Sebelum tak pernah cakap. Kenapa tak pernah cakap? Sebab tak pernah tahu. Kenapa tak pernah tahu? Kenapa? Kenapa orang sebelum ni tak pernah tahu? Kenapa? Kenapa orang sebelum ni tak pernah tahu? Allah tak bagi tahu. Sebab Allah tak bagi tahu. Kenapa Allah tak bagi tahu? Allah tak sayang. Kenapa Allah tak bagi tahu? Kenapa? Kenapa Allah tak bagi tahu? Semua tak tahu jawab. Macam murid, kalau dia darjah 1 ya, tak ada dapat belajar apa yang patut diajar untuk murid darjah 6 kan? Boleh? Begitu dia murid darjah 6 takkan diajar benda yang diajar oleh mahasiswa tahun 1 kan? Jadi kalau kita darjah 1 pun tak masuk kan? Tak adalah diajar. Untuk Allah ajar kita, kita kena mempunyai tahap murid. Kan? Murid, tahap murid. Tingkat atasnya lah. Universitinya. Baru boleh diberitahu benda ni. Tak ada siapa mencapai tahap tu. Untuk mencapai tahap tu, tahap iman lah dia kena ada. Dan amal soleh yang tinggi. Dia kena jadi kekasih Allah. Macam Yazid, dia tak pernah masuk kelas belajar iman. Tak pernah masuk. Mana nak dia bagi tahu SOP ni? Satu orang kat dunia tak masuk kelas belajar iman. Tak ada. Dia hanya pergi masuk belajar agama. Sekolah agama. Masuk sekolah agama dengan masuk sekolah iman lain. Agama perintah Allah. Iman kepercayaan. Kita masuk sekolah agama aja. Masuk sekolah agama. Yazid masuk sekolah agama, darjah 1 di Johor. Menengah, lepas jadi guru agama. Itu je lah. Lepas tu mengajar agama. Belajar iman tak ada, guru iman tak ada.
kat dunia ni, selama ni, sebelum ni. Sebelum ni, guru iman tak ada, mengajar iman tak ada, murid pun tak ada. Yang ada guru agama. Jadi agama ni ialah selepas iman, kuat iman barulah kuat agama. Kalau iman tak kuat, macam Sufyan tengok agama dia. Agama dia kuat ke lemah? Ha? Lemah. Sebab apa? Iman pun Iman tak ada. Agama saya kuat. sebab apa? Iman kuat. Dia ada dua perkara berlain. Rukun iman dan rukun Islam. Islam tu, di antara 5 rukun Islam tu, yang pertama tu untuk dapat iman. Tapi yang pertama diberitahu mengucap sekali aja. Mengucap sekali aja. Jadi mana nak dapat iman? Semayang banyak kali, sehari 5 kali. Yang nombor 2 tu banyak kali. Jadi banyak orang memikirkan rukun Islam ni, perintah pertama ialah semayang. Takkan pula perintah pertama mengucap sekali je. Jadi dia tak belajar iman lah. Jadi bila semayang, puasa, zakat, haji tu dibuat dengan cara betul, cara Muhammad SAW, dengan niat nak Allah suka, diterima, dia menaikkan iman dia. Bukan saja rukun Islam yang pertama, tapi Islam pertama yang ada sekarang ni adalah salah. Yang salah yang nombor 1 tu, yang hanya mengucap saja. Orang Islam seluruh dunia sejak sekian lama tak tahu SOP. Covid datang sekejap, macam-macam SOP tu. SOP untuk iman naik tak ada. Tak tahu. Blank. Itulah maknanya kita ni berada di dalam kegelapan. Orang hari ni kata kita kena kenal mana ulama hak, mana ulama su. Mana ada ulama hak kalau iman pun tak tahu? Boleh ke? SOP iman pun tak tahu. Boleh jadi ulama hak. Ulama su ni makna yang menggunakan apa yang dia belajar untuk dunia, tuan. Ulama su ni yang menggunakan semua ilmu agama dia ada untuk dapat dunia, bukan dapat Allah. Itu namanya ulama su. Macam mana kita nak gunakan semua apa yang kita tahu agama untuk dapat Allah, kalau Allah pun kita tak kenal? Apa tahu kenal? Kenal maknanya bukan macam kenal orang. Kenal maknanya tahu apa Allah mahu, pun tak tahu. Sebab itulah perkara pertama. Jadi saya bayan sekarang kan, bayan ni Sufyan tak faham. Sebab dia murid, tak ada murid, tak masuk darjah belajar iman. Dia tak ada istidad. Istidad, kemampuan untuk menerima apa yang dicakap. Ini untuk orang tinggi, kelas tinggi. Tapi kerana tak buat gas betul-betul, iman tak ada, tak ada istidad untuk memahami bayan ni. Sufyan, tak ada istidad untuk memahami bayan ni. Dan semua bayan-bayan saya, apabila selepas bayan ditanya, dia tak faham. Dari dulu sampai sekarang kosong. Dia tak masuk kelas. Bukan dia tak masuk kelas, dia tak ada istidad untuk darjah 1 punya pelajaran pun tak ada. Saya tak mengajar darjah 1 punya. Ini tak boleh faham. Tak ada istidad, keupayaan, iman tak ada. Kita bila iman lemah, mana istidad nak baca Quran tu?
dan faham. Istidad tau, kemampuan. Tak boleh faham Quran tu, tak boleh amal. Awak darjah 1, belajar kitab tinggi. Jadi darjah 1 atau tak ada darjah dari dulu sehingga sekarang. Belum masuk darjah 1 lagi pun. Sebab itu kita tak boleh ada iman lemah terus. Iman kita kena baik hari ni, dia bersemalam, besok baik ni. Kita punya istidad untuk menerima faham agama ni mesti meningkat. Jadi hari ni tak ada manusia yang ada istidad tu. Nak faham. Mana tahu? Tak ada lah tahu. Bukan Allah tak nak bagi tahu. Tak ada istidad. Tak ada orang yang buat gash macam Nabi selepas Nabi meninggal. Tak ada. Tak ada orang buat jaulah. Tak ada orang. Dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, ajak manusia yang belum mengucap, yang dah mengucap, ajak mereka taat perintah Allah. Perintah pertama ajak buat kerja, mengajak manusia kepada Allah. Tak ada. Habis Nabi meninggal, amalan tu pun mati. Setiap Nabi meninggal, amalan tu pun mati. Mana iman nak naik? Allah bagi tahu, aku tak turunkan Quran ni melainkan untuk orang takwa. Orang yang ada istidad untuk Quran ni, orang takwa. Siapa dia orang takwa? Siapa dia orang takwa? Beriman pada yang gaib. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, beramal soleh, tahap tinggi. Kalau Allah beritahu tidak ku turunkan Quran ni, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ku turunkan melainkan untuk takwa, orang beriman, beramal soleh, tahap yang tinggi. Kau ada dengar tak aku cakap? Beriman, beramal soleh, tahap rendah, belum takwa lagi. Macam tak takwa lagi. Tak takwa lagi, kan? Ini tak takwa lagi sama ni. Bila tak takwa, tak khusyuk sembahyang. Allah Subhanahu Taala bagi tahu dalam Quran banyak. Jadilah orang yang takwa. Jadilah orang takwa. Nabi-nabi yang Allah hantar, semua cakap kat umat, jadilah orang takwa. Tak ada jadilah yang mengucap kalimah je. Yang dikehendaki oleh Allah jadi orang takwa. Nak jadi orang takwa tak boleh mengucap sekali je kali. Rukun Islam tu tak boleh mengucap sekali. Kita telah hadis tu yang diriwayatkan tu tak betul. Mengucap je. Dia kena mengucap dan menunaikan hak mengucap. Itu orang tak faham. Saya sebut pun tak faham. Patut tak faham, tak nak buat apa saya sebut. Kamu kena lepas mengucap, terus kena buat gas. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahir. Itu ayat yang turun selepas ayat Iqra. Itu menunjukkan selepas kita mengucap. Tak. Maka haknya ialah buat gas, buat jaulah. Mana Ilyas waktu Nabi ajar dia ni, aku diberi pemata kurun pertama. Tak pernah tahu. Pemata tu kurun pertama. Kurun pertama kurun Nabi tu kan, bukan kurun sahabat. Maknanya lepas Nabi dah mati pemata tu. Tapi pemata ni hilang lagi bila Maulana Yusuf rahmatullahi jadi hadraji. Yang buat pemata tu pun Maulana Ilyas je. Yang lain tak faham. Tak ada istidad. Satu, tak faham. Kedua, tak taat. Awak tak faham, taat lah walaupun tak faham. Itu makna dia. Kalau kamu nak tunggu faham dulu berbuat, tak boleh lah.
Kalau mana ilah gas, mana ilah pun gas hari-hari tak ada masa dia kat mewat je. Yang dia faham apa Nabi cakap ni 10% je. Kita kena gas ni hari-hari cuti mati je. Itu betul. Untuk mengajak manusia kepada mengucap kalimah ni, bukan jumpa orang Islam dan ajak keluar macam orang tabligh. Itu tak ada pun dia perintah. Yang diperintah mengajak orang kepada Allah. Kul hazihi sabili ad'u ilallah. Katalah Muhammad, inilah jalanku. Mengajak manusia kepada Allah. Mana ada ajak orang ke masjid? Ada. Tapi kenapa Jemaah Tabligh ajak orang ke masjid? Tiap gas pertama dia, gas kedua dia, gas pertama di masjid dia. Buat umumi gas. Pergi rumah ke rumah, ajak orang ke masjid. Lepas tu bagi bayan, suruh dia keluar. Bila dia keluar, tiap-tiap petang pergi ke masjid, bagi rumah ke rumah, ajak orang ke masjid, bagi ceramah, ajak dia orang keluar. Dan tugas kedua macam tu juga, Pak. Kerja dia orang ajak ke masjid, lepas tu ajak orang yang datang ceramah dia pergi ke masjid-masjid lain di bandar-bandar, di negara, di seluruh dunia. Itu je kerja dia. Lepas tu mana yang mereka anggap bagus, mereka pergi khususi gas. Ziarah khusus untuk ajak dia keluar. Mana ada mengajak kepada Allah? Tak ada. Orang tabligh ni tak ada mengajak kepada Allah. Ayat Quran, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila." Perkataan siapa lebih baik dari perkataan mengajak manusia kepada Allah. Tapi seluruh ulama jemaah tabligh tak faham. Seluruh ulama jemaah tabligh tak faham, termasuk Muhammad Ilyas, ingat. Kerja kita bukan mengajak orang ke masjid. Tapi itulah dikatakan jalan Allah. Mana jalan Allah pula? Maksud you see, Quran ni kan. Jadi kamu tak faham ni, saya faham. Ikut tak nak? Tunggu saya faham. Mana boleh kamu akan dapat faham macam mana saya faham. Jadi kerja kamu bukan nak faham dulu, membuat dulu bahawa Allah bagi faham. Kena buat gas. Macam mana saya suruh, faham atau tidak. Bila dah buat gas, baru faham. Allah bagi faham, bukan saya. Sebab itu kamu tak faham-faham lagi, sebab buat tak ada. Nak dengar aja. Jadi tuan bapa sekalian, menunaikan hak mengucap tu, kerja yang tak dibuat oleh orang yang mengucap di seluruh dunia sejak Nabi meninggal. Saya pun tak tahu kenapa boleh jadi demikian. Kenapa mereka tak buat macam mana mereka lihat Nabi buat di Madinah, Mekah, di Madinah, hari-hari gas. Kata ya betul Nabi pergi kat pokok tu kencing, lepas tu pokok dah tak ada kencing juga kerana nak ikut sunnah Nabi. Kalau itu kami ikut sungguh-sungguh. Yang nombor satu, yang mengajak orang kepada Allah tu, yang Nabi buat hari-hari. Semua Nabi-Nabi buat hari-hari, cuti matinya. Nabi Nuh siang dan malam. Allah beritahu pula, bukan hadis kan, siang dan malam. Nuh alaihissalam, Nabi pun sampai malam juga. Yang itu tak ikut. Oh ya, sahabat ikut sunnah Nabi. Nabi waktu dulu ada pokok ni, Nabi kencing ni, dia kencing juga walaupun pokok tak ada. Begitu nak menunjukkan dia ikut sunnah. Tapi bab ni tak ada ikut. Kenapa lepas Nabi meninggal mereka tak buat gas hari-hari? Walaupun mereka ada kala pergi perang. Kalau tak perang, kenapa tak buat gas hari-hari di Madinah? Gas ni bila ada orang Islam aja, orang bukan Islam aja ke? Gas ni ada Islam atau orang Islam semua dah masuk Islam, kena gas. Kalau dia Islam aja, kita kena ingatkan dia supaya jangan lupa gas.
Kamu semua tapi tak buat. Amalan hari-hari gas rumah ke rumah ni di Madinah pun dah tak buat. Akibat daripada itu, kota Madinah tu akhirnya ditinggal dari jadi ibu kota Islam jadi kufar pula zaman Hadrat Ali. Sedangkan center Islam dari Nabi tu Madinah, mana boleh tukar. Abu Bakar, Omar, Osman, sampai Ali kufar pula tukar. Jadi bila dah Madinah pun hilang, amal Madinah zaman Nabi pun hilang, hilanglah Islam. Madinah ni dia tak boleh, patutnya sampai sekarang Madinah tu hidup berkembang Islam. Dari orang Madinah tu hingga ke hari ni tak tinggal amalan gas rumah ke rumah ni, walaupun semua Islam. Kalau orang Islam mengingat tentang kalimah ni, ada dalam Quran, watawassaw bil haq. Kenapa tak buat usaha ziarah untuk mengingat satu sama lain akan kalimah? Sebab dah tak ada orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam, ajak dia ucap kalimah ni. Jadi kerja tu tak sepatutnya mati bila semua orang dah masuk Islam. Sebab usaha tu bukan pada orang Islam je, pada orang bukan Islam, pada orang bukan Islam dah Islam, tapi mati kat Madinah kan. Sampai hari ni tak ada mana. Sebab dah mati lama, dah mati dari Nabi mati lagi. Orang Islam waktu tu tak faham ini perintah Allah, tuan. Tak faham. SOP untuk iman kuat ialah kena buat gas hari-hari. Jumpa orang Islam dan bukan Islam. Kalau bukan Islam dah masuk Islam, jumpa orang Islam aja. Bagi tahu dia tentang kalimah. Ajak dia buat kerja dakwah, korban harta diri. Kalau dia Islam aja, ajak dia buat kerja tempatan dan ajak dia keluar buat usaha. Atau orang bukan Islam di tempat lain yang banyak bukan Islam. Kalau ada orang bukan Islam, dia kena ajak dia ucap kalimah. Bukan paksa dia, ajak dia. Jadi dengan amalan ini, barulah orang Islam berulang-ulang kali dengar, cakap, dengar dan benarkan dalam hati dia tentang kalimah ni. Barulah sampai satu waktu dia datang kepada percaya ke tahap yang paling kurang Allah mahu. Barulah amal dia jadi soleh. Tapi tak buat. Sebab apa? Sebab dari dulu orang Islam dah silap. Hadis ditulis 168 tahun selepas hijrah. Dekat 200 tahun. Semua dah hilang. Semua dah tak tahu. yang Nabi buat tu, yang lain dia syaitan tunjukkan kena buat. Yang gas hari-hari tu tutup. Itu Nabi aja buat. Kita tak payah. Sedangkan dalam Quran, ana kerja aku mengajak manusia kepada Allah, dan kerja mereka yang ikut aku. Quran tak ada. Allah tak ada sebut Nabi dalam Quran, Nabi cucuk gigi, kamu pun kena cucuk gigi. Nabi makan 3 jari kamu. Ada sebut? Mana nak sebut benda kecil tu? Yang disebut oleh Allah, katakan pada dia, jalanku mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Ini jalan aku dan mereka yang ikut. Ini sunnahku. Itu pula tak buat. Sebab tak baca Quran, tak faham Quran, tidak ada istidad untuk faham Quran. Sebab tak takwa. Dia berputar. Bila kita tinggalkan hak mengucap ni, kita takkan jadi orang takwa. Bila kita jadi orang takwa, kita takkan faham Quran. Jadi musibah paling pertama sekali selepas mengucap, tak tunaikan hak mengucap. Musibah paling besar. Dengan itu datang semua musibah-musibah lain. Datang musibah-musibah lain. Inilah musibah demi musibah demi musibah demi musibah
sehinggalah ke saya. Sebelum saya, Mona Ilyas ada tunjuk sikit. Kena gas saya. Belum betul lagi dia punya gas. Dia pun tak bagi tahu orang tabligh. Kena gas hari-hari cuti macam mana. Sebab itu orang kat Nizamuddin, Raibin tak pernah cakap ni. Yang cakap saya je. Cuti mati saja buat kerja ni. Kerana dia menepati Quran. Ana wa manitabani. Nabi aku buat gas cuti mati saja. Dan semua nabi-nabi lain. Ya Allah ini tak apa. Yang betul-betul orang Islam ikutlah, mula-mula orang jemaah tabligh lah buat. Orang lain tak. Janggut mesti sunnah. Kahwin 3-4 sunnah. Macam-macam yang tak sunnah pun bagi tahu sunnah. Nafsunya sunnah. Itu sunnah. Dalam Quran tu yang betul-betul disuruh itulah. Quran tak sebut benda kecil ni. Quran sebut fundamental. Ana wa manitabani. Kerja mengajak manusia kepada Allah tu kerja aku dan kerja mereka yang ikut aku. Simpan janggut tu disebut di hadis. Semayang malam tu tengok Allah sebut dalam Quran. Kerana dia sangat penting. Dia sunnah yang sangat penting. Salat malam ni. Salat sunat tak ada lah sebut sunat lain. Allah beritahu kepada Nabi, bangun. Qum fa'anzir warabaka fakabbir. Tuhan kamu besarkan. Bangun. Bangun untuk apa? Dan Tuhan kamu bangun buat gas. Pergi jumpa orang. Warabaka fakabbir. Tuhan kamu besarkan. Wasiyabaka fatahir. Pakaian kamu sucikan. Pakaian tu makna hati kamu, ruh kamu sucikan. Makna akhlak kamu sucikan. Itu yang penting tu. Iaitu yang ditinggalkan. Sibuk dengan hadis saja. Hadis sana, hadis situ, hadis sini. Yang Quran tak faham. Dia orang kata nak faham Quran kena faham hadis. Hadis tak faham, Quran tak faham. Jadi akhirnya dia tak boleh faham hadis dulu. Kena faham Quran dulu baru boleh faham hadis. Bukan faham hadis baru boleh faham Quran. Mana boleh kita faham benda kecil nak faham benda besar. Boleh tak? Faham hadis dulu. Tak boleh. Kena faham Quran dulu. Tak faham Quran, tak faham hadis. Jadi apa berlaku hadis tak pernah faham. Kamu naklah mencegah, bila kamu lihat mungkar nak mencegah dengan tangan. Tidak dengan mulut. Tidak dengan hati. Tak faham. Ditafsir jadi salah faham. Mencegah dengan hati, benci. Dengan tangan, kuasa. Aduh. Itulah yang dipaham oleh orang Islam. Sebab dia tak faham Quran. Kenapa tak faham, Iman? Iman tak ada cukup. Kenapa iman tak ada cukup? Kerana gas tak ada. Cakap kalimah. Kerana tidak menunaikan hak mengucap. Satu ini wasak semua. Sebab itu mana Ilah kata pemata. Pemata tu ada pemata. Tapi mati, hilang. Mana Ilah kata selepas aku profesional yang akan hidupkan ni. Saya profesional lah kalau kamu tak percaya. Siapa yang hidupkan kat dunia ni lagi? Dengan dibuat semua SOP dia, dengan cara cakap dia, cara kerjanya semua siap, ditulis. Mantap. Tak ada dibuat oleh Mana Ilyas. Saya beritahu kamu, buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni, cuti mati saja. Maksudnya apa? Maksudnya kau sakit pun kau kena buat. Kerja tempatan lah paling kurang. Kau miskin pun buat juga kerja tempatan. Kau kaya, sihat, kau kena buat kerja tempatan dan kerja di seluruh dunia. Itu fardu kifayah. Mana pernah orang cakap itu fardu kifayah? Tak ada. Buat kerja tempatan tu fardu ain. Perempuan pun kena buat, lelaki pun kena buat. Yang sakit pun kena buat. Yang sihat pun kena buat. Bila Rashidi sakit, dia berhenti buat. Bila dia sakit, dia
Henti. Mana tak faham lah. Berpuluh tahun dengar aku cakap. Cuti, mati saja. Tak faham. Samad sangat tak faham. Kerana dia duduk kat saya suruh dia masa dia sakit. Guys, kalau tidak, kau duduk kat Melaka, tak ada dia buat. Samad tak ada buat gas hari-hari ni. Walaupun dia dengar saya. Sampailah ada satu orang dihantar, tunjuk kat dia. Baru dia nak buat gas. Tak ada, tak buat dia tak tahu. Cubalah buat, dengar, tak ada. Jadi tuan-tuan yang mulia, SOP untuk buat iman kuat ni, kita kena cakap ulang kali, dengar ulang kali, benarkan dia dalam hati ulang kali. Untuk itu, kita kena buat gas. Selepas mengucap, kita kena buat gas. Menunaikan hak mengucap. Pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong. Pergi jumpa semua orang. Yang lelaki cakap dengan lelaki, perempuan cakap dengan perempuan. Perempuan tak bolehlah pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong, melainkan dengan suami dia atau muhrim dia. Kalau tak ada suami, perempuan sama perempuan pergi jumpa orang perempuan yang mereka kenal. Tak boleh pergi rumah ke rumah. Itu je. Bila pergi dengan muhrim, kalau bagi salam, laki keluar, laki lah baik cakap. Kalau perempuan keluar, isteri lah cakap. Kalau dua-dua keluar, laki cakap dengan laki, perempuan cakap dengan perempuan. Tak ada orang buat pun kat dunia ni. Belum lagi lah. Belum cuba nak buat, nak tunggu faham tu. Mana boleh. Itu tak buat, apa pun tak faham. Itu tak buat, Quran tak faham. Itu tak buat, hadis tak faham. Itu tak buat, apa pun tak faham, amal semua rosak. Jadi itulah dia pemata. Itulah yang kena hidup kat dunia ni. Semua orang buat kerja tempatan. Lelaki, perempuan, sakit, semua. Yang sihat dan yang sihat lelaki, bukan perempuan. Yang sihat lelaki. Yang balik, ada duit, dia kena keluar. Yang dah buat kerja tempatan. Yang tak buat tak boleh keluar. Yang dah buat kerja tempatan paling kurang 4 bulan, tak ada berhenti. Cuti mati saja. Baru boleh keluar 3 hari. Kemah. Dah buat 3 hari ni, tiap-tiap bulan selama 4 bulan baru boleh keluar. 40 hari dan 4 bulan. Itu dunia. Itu tak ada orang sebut tu. Inilah perintah yang kita kena hidupkan. Dan orang yang nak hidupkan perintah ni, bila percaya apa saya cakap ni benar. Kalau dia kata dia bukan ulama, tak boleh lah. Dia bukan ulama. Yang betul cakap ni ulama je. Quran saya tak nak baca, dia tak ulama. Kalau bukan ulama, betul pun saya tak nak dengar ikut. Dah. Sesatlah dia. Dia betul pun tak nak ikut sebab bukan ulama. Ulama tu siapa? Ulama tu bukan nama. Ulama ni orang takut dengan Allah. Bukan belajar agama sampai tinggi-tinggi tu bukan ulama. Itu tak faham. Ulama ni orang takut dengan Allah. Orang tahu apa Allah mahu. Saya walaupun tak belajar tinggi-tinggi, saya takut Allah. Saya ni dengan izin Allah ulama. Dia kata saya tak ulama sebab tak belajar Azhar. Ini semua kerana tak faham lah. Kerana hati buta. Hati yang buta tak faham Quran, tak faham cakap benar. Sehinggakan yang benar pun kami tak nak ikut sebab bukan dari ulama. Ada ke Nabi cakap begitu? Hadis palsu pun tak ada saya tengok. Dibuat lagi satu hadis. Jangan ikut, mainkan ulama. Kenapa dia cakap ni? Sebab dia nak menjaga imej dia, ketinggian dia, pengaruh dia. Untuk apa? Supaya dapat duit. Macam mana ulama-ulama Rabai Yahudi buat. Jangan dengar cakap orang, cakap kami je. Macam itulah. Jangan ikut orang lain, ikut kami lah. Jadi bila Nabi datang ke Madinah, takut sangat Rabai. Orang munafik, orang Yahudi ni akan ikut Nabi. So dia bagi tahu kat Yahudi ni, kamu ada yang Yahudi tu yang pretended. Mana berpura-pura masuk Islam. Bergaullah dengan orang Islam. Rabai tu, kau jangan sekali-kali bertengkar dengan orang Islam tentang Nabi. Jangan kamu bagi tahu Nabi ni ada ditulis dalam Taurat.
Kalau kamu bagi tahu ni, kamu akan bertengkar, kamu pasti dikalahkan oleh orang yang beriman. Dan kamu pasti akan masuk Islam. Jadi tengok. Jangan bertengkar. Macam jematan boleh. Jangan bertengkar. Itu syaitan. Tapi sebenarnya kenapa dia jangan cakap bertengkar? Sebab bila bertengkar dia mesti kalah. Sebab dia di pihak yang salah, Yahudi. Dia bagi tahu semua orang kepada yang berpura jangan bertengkar dengan orang. Jangan, why si bodoh dia. Kalau kamu bertengkar, kamu ni bodoh. Sebenarnya bila bertengkar, orang yang pura-pura masuk Islam akan kalah. Lebih-lebih lagi bila dia tahu Nabi Muhammad ada dalam Taurat. Bila kalah, dia akan tak pandang mulia lagi lah rampai dia dan masuk Islam lah. Itu yang dia takut. Itu yang ulama' semua takut. Jangan ikut walau betul. Ulama' je ikut. Itulah sama cerita. Semua nak dunia hari ni. Manusia rosak sebab nak dunia. Dunia, cinta dunia ni akan hilang bila kita korbankan dia untuk kerja mengajak manusia kepada Allah. Tempatan dan di seluruh dunia. Betul.